Selamat sejahtera dan salam biru warna. Saya Belarimukan Anang Lengkong melaporkan buletin G5. Pencemaran alam sekitar pada hari ini semakin jelas kelihatan melalui kegiatan manusia pada era modernisasi ini. Wartawan daripada buletin G5 telah mengesan bahawa pembalakan haram menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Faktor, kesan dan langkah untuk menangani masalah ini telah berjaya dirungkaikan oleh wartawan-wartawan kami. Marilah kita bersama-sama menyaksikan dan mendengar laporan berita daripada rakan-rakan setugas saya. Laporan yang akan saya sampaikan pada hari ini sebagai permulaan buletin G5 ialah faktor yang menyebabkan berlakunya pembalakan haram sehingga menyebabkan pencemaran alam sekitar. Faktor pertama yang telah dikenal pasti ialah kelemahan pemantauan pihak penguatkuasa. Terdapat segelintir pegawai yang bertugas tidak melaksanakan tugas mereka dengan bertanggungjawab dan amanah. Malah ada di antara mereka yang tidak menjalankan tugas mengikut waktu yang telah dijadualkan sehingga menyebabkan kelonggaran pengawasan di kawasan hutan simpan dan tanahan. Terdapat juga di antara pegawai yang bertugas sanggup membocorkan maklumat kepada pembalak-pembalak haram tentang operasi dan serbuan yang akan dilakukan. Ini telah menyebabkan operasi dan serbuan ini gagal dilaksanakan dengan jayanya kerana pembalak-pembalak haram ini dengan terlebih dahulunya bertindak melarikan diri. Kelemahan pemantauan penguatkuasa di kawasan hutan simpan dan kawasan tanahan menyebabkan kawasan ini mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk dicerobohi kerana kawasan ini mempunyai sumber yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Faktor yang seterusnya yang telah dikenal pasti ialah kegiatan rasuah. Pembalak haram telah memberikan suapan kepada pegawai-pegawai yang bertugas untuk melindungi diri mereka daripada dikenakan tindakan di sisi undang-undang. Pembalak haram ini juga memberikan rasuah kepada pegawai yang bertugas untuk mengaburi mata pihak awam daripada mengetahui kegiatan pembalakan haram mereka di kawasan pendalaman. Oleh itu, pihak SPRM iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah mengadakan risikan ke atas kawasan pembalakan haram ini. Setelah melakukan risikan, SPRM telah mendapati bahawa terdapat pihak pegawai berkuat kuasa yang sanggup menerima suapan ataupun rasuah daripada pihak pembalak haram kerana nilai yang diberikan adalah sangat tinggi. Hanya kerana sekeping kertas sahaja pegawai ini sanggup menggadaikan amanah mereka. Untuk laporan seterusnya, saya akan mempersilakan rakan setugas saya di Johor. Terima kasih diucapkan kepada rakan saya Valerie. Baiklah, saya akan menyambung berkenaan dengan faktor berlakunya pembalakan haram di Malaysia. Pembalakan haram ini berlaku kerana dipengaruhi oleh permintaan pasaran bagi dieksport. Kayu balak ini mendapat permintaan yang tinggi kerana suatu keperluan dalam pelbagai sektor, terutamanya sektor pembinaan. Ia juga mendapat permintaan yang tinggi daripada pasaran luar negara. Menurut sumber berita harian, permintaan bagi kayu balak telah meningkat pada tahun 2019 iaitu 23 bilion berbanding tahun 2018 iaitu 22.3 bilion. Peningkatan ini juga telah dipengaruhi oleh pasaran kukuh daripada India. Pembalakan haram ini juga telah menyebabkan kerajaan mengalami kerugian kerana tidak dapat memungut hasil cukai yang sepatutnya. Ia juga menjadi punca kepada kemusnahan alam sekitar serta berlakunya pencemaran. Selain itu, penyalahgunaan guna kuasa juga merupakan faktor berlakunya pembalakan haram. Terdapat sesetengah pembalak yang telah menerima lesen pembalakan telah menyalahgunakan lesen tersebut. Penyalahgunaan kuasa ini juga boleh berlaku dalam kalangan penguat kuasa dan pembalak. Mereka telah bersekongkol untuk melakukan pembalakan haram. Sebagai contoh, terdapat penguat kuasa di Sarawak telah dikesan melakukan penyalahgunaan kuasa dalam kegiatan pembalakan sehingga menjejaskan pendapatan negeri. Hal ini demikian kerana tiada sikap kesedaran dalam diri mereka tentang alam sekitar. Faktor seterusnya adalah sifat sesetengah manusia. Kayu balak merupakan satu sumber penting yang membawa kepada keuntungan yang lumayan dalam perniagaan.
Terdapat setengah manusia yang tamak dan juga mementingkan diri sendiri sehingga alam sekitar yang menerima akibatnya. Mereka tidak menghiraukan teguran dan juga hukuman yang bakal diterima jika melakukan pembalakan haram. Sikap manusia ini juga telah menyebabkan berlakunya perubahan iklim dunia. Oleh itu, sikap manusia ini yang tamak, haluba dan tidak bertanggungjawab telah menggugat kelestarian alam sekitar. Baiklah, itu sahaja laporan daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada rakan seperjuangan saya bagi laporan yang seterusnya. Sekian. Terima kasih rakan setugas di Seri Pentas. So, sekarang ini saya berada di kawasan Seksyen 10 Wangsa Maju, di mana kawasan mereka ini merupakan kawasan tumpuan kepada aktiviti pembalakan haram. Jadi saya telah melakukan sesi temu bual bersama dengan beberapa orang penduduk di kawasan ini untuk mengenal pasti apakah kesan-kesan yang dialami oleh mereka akibat daripada aktiviti pembalakan haram ini. Berdasarkan maklumat yang setelah saya perolehi, jelas bahawa terdapat 3 kesan utama yang telah menjejaskan kehidupan mereka di kawasan ini. Yang pertama ialah pemanasan global, yang kedua ialah kepupusan habitat flora dan fauna, dan yang ketiga ialah mereka geruni ialah penyebaran penyakit. So, yang pertama ialah pemanasan global. Masyarakat di sini telah melakukan pelbagai aduan sesama mereka sendiri atau sekadar rentetan daripada mereka akibat cuaca yang terlalu panas di kawasan mereka ini. Misalnya pada waktu pagi juga mereka susah untuk keluar rumah kerana cuaca yang sangat panas. Dan kadang-kadang cuaca ini tidak menentu dan menjejaskan aktiviti seharian mereka. Selain itu, kepupusan habitat flora dan fauna seperti yang dapat dilihat di kawasan ini, terdapat pelbagai anjing-anjing liar yang telah keluar daripada kawasan ini dan mula merayau di sekeliling kawasan Seksyen 10 Wangsa Maju. Anjing-anjing ini berkeliaran di kawasan surau, di kawasan kedai-kedai runcit, dan hal ini amatlah membebankan kepada para penduduk di kawasan ini. Ada juga kanak-kanak kecil yang telah dikejar oleh anjing, dan perkara ini amatlah berbahaya kepada penduduk di kawasan ini. Selain itu, orang-orang yang ingin sembayang di surau juga mengalami kesusahan kerana terpaksa mencuci kawasan surau berkali-kali akibat daripada najis anjing-anjing liar ini. Seterusnya, penduduk-penduduk di Seksyen 10 ini juga takut bahawa kejadian yang berlaku di Wuhan, China, iaitu pandemik COVID-19 juga akan berlaku di kawasan mereka. Kerana akibat penebangan hutan-hutan ini, terdapat pelbagai kelawar yang telah mula berhijrah dan menetap di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan rumah mereka. Hal ini demikian kerana kelawar mempunyai genetik sebanyak 96% yang sama dengan genetik COVID-19. Jadi mereka takut perkara ini akan turut mengakibatkan terdapat berlakunya pandemik di kawasan perumahan ini dan akan mengancam pelbagai ribuan atau jutaan nyawa di seluruh dunia. Sekian daripada saya melaporkan diri daripada Seksyen 10 Wangsa Maju. Kembali kepada rakan kita di Seri Pentas. Terima kasih. Di samping itu, pembalakan haram membawa kepada masalah gangguan air dan menyusahkan aktiviti harian penduduk yang tinggal berhampiran dengan kawasan punca pencemaran. Hal ini dikatakan sedemikian kerana tanah kawasan lereng bukit atau sungai yang hilang perlindungan daripada pokok-pokok akan lebih mudah dihakis kerana jurang antara batu-batu sudah menjadi longgar. Tanah yang dihakis akan dibawa turun oleh hujan lebat maupun aliran sungai yang deras dan mewujudkan fenomena aliran lumpur atau tanah runtuh di lereng bukit. Tanah yang mengalir ke hilir sungai akan terbendak dan mencetekkan sungai, lalu menyebabkan air sungai menjadi keruh. Isu pencemaran air sungai pula akan membawa kepada masalah gangguan bekalan air mentah, lalu mengganggu aktiviti harian penduduk. Menurut kenyataan Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man mengatakan bahawa pencemaran air sungai telah menimbulkan masalah gangguan bekalan air
yang menyebabkan lebih 1 juta akaun pengguna di beberapa kawasan di lembaga terjejas. Dapat dilihat juga, pembalakan haram mendatangkan kesan negatif kepada sektor ekonomi di negara kita. Secara umumnya, kayu balak yang ditebang secara haram dan tidak terkawal akan menyebabkan kerugian dalam sektor ekonomi, terutamanya sektor pengeksportan, pelancongan dan pembinaan di negara kita. Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi, Datuk Seri Masih Ukiong mengatakan bahawa negara kita mencatat sejumlah 21.4 bilion dalam ekspor kayu, dengan sebahagian besar disumbangkan oleh sejumlah jualan perabot kayu. Jelaslah bahawa kawasan hutan yang unik di Malaysia dapat mendatangkan pendapatan yang lumayan kepada penduduk, terusnya meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia. Jikalaulah kawasan hutan dimusnahkan oleh kegiatan pembalakan haram, negara kita dan rakyat kita akan mengalami kerugian yang besar dan menjejaskan KDNK negara kita pada tahun tertentu. Seterusnya, saya menyerahkan kepada saudari Cheng Li Jie untuk menjelaskan langkah-langkah mementeras pembalakan haram. Salam sejahtera, saya Cheng Li Jie. Saya akan meneruskan dengan laporan tentang langkah-langkah menangani pembalakan haram. Langkah yang pertama ialah mengusulkan akta baharu supaya memberi kesedaran yang tinggi kepada pembalak haram, iaitu dengan hukuman penjara mandatori, denda sebanyak 25,000, memeriksa dan menahan kenderaan yang membawa kayu balak, atau memberi kuasa kepada mahkamah untuk menyuruh para pembalak haram membayar premium, royalti dan cukai. Langkah yang seterusnya ialah kerajaan boleh menggalakkan badan-badan bukan kerajaan iaitu NGO dan masyarakat awam terlibat sebagai mata dan telinga untuk membanteras pembalakan haram. Mereka boleh melibatkan diri dalam kempen atau pameran bertujuan untuk menyebarkan kepentingan hutan kepada orang awam dan anak-anak generasi baru. Dengan ini, kita akan terus bersiaran dengan wartawan di Negeri Sembilan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, antara langkah-langkah dalam menangani pembalakan haram ialah dengan memanfaatkan teknologi canggih. Sebagai contoh, dalam satu mesyuarat pasukan petugas khas negeri Sarawak yang diketuai oleh Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, beliau berkata dengan penggunaan sistem maklumat geografi dan penderaian jauh atau lebih dikenali sebagai remote sensing akan memudahkan kerja-kerja PPK untuk menangkap pembalak-pembalak haram ini. Hal ini kerana sistem ini mampu memantau dan mengesan tempat-tempat yang berlakunya pembalakan haram ini. Antara contoh lain, penggunaan helikopter juga memainkan peranan yang penting dalam melakukan pengawasan di udara, terutama di kawasan yang berisiko tinggi yang sering berlakunya aktiviti pembalakan haram. Jelaslah bahawa dengan memanfaatkan teknologi yang canggih ini dapat membantu pihak kerajaan membanteras kegiatan pembalakan haram ini. Selain itu, menurut Datuk Seri G. Palanibil, selaku Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, beliau bersama Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar melalui Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) sentiasa meningkatkan aktiviti penguatkuasaan bagi menangani kegiatan pembalakan haram dan pencerobohan hutan. Antara langkah-langkah yang dilakukan ialah memperkasakan dan mempertingkatkan pasukan penguatkuasaan dengan penambahan kaki tangan, peralatan dan logistik di peringkat negeri dan ibu pejabat. Bagi menangani pencerobohan yang tidak berulang, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar akan mempertingkatkan dan menubuhkan pasukan 1NCC di negeri-negeri yang berisiko tinggi, malahan dengan menyediakan lebih banyak peruntukan secara khas. Selain itu, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar juga akan mengaktifkan pasukan CET (Centralised Enforcement Team) ke seluruh semenanjung Malaysia. Oleh itu, dengan adanya penubuhan pasukan-pasukan seperti ini secara tidak langsung, akan menyebabkan kegiatan pembalakan haram lebih terkawal pada masa akan datang. Jelaslah bahawa usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi menangani masalah ini mendatangkan hasil yang cukup baik. Untuk laporan yang seterusnya, kita akan terus bersiaran dengan rakan wartawan kita di negeri Sarawak. Dipersilakan. Begitulah tadi laporan-laporan daripada rakan setugas saya.
Sebelum mengakhiri buletin kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan kepada rakyat Malaysia bahawa alam sekitar merupakan pemberian Tuhan kepada kita. Dan janganlah kita memberikan 1001 alasan untuk memelihara dan memelihara alam sekitar kita, sedangkan alam sekitar kita memberikan kita sumber yang kita perlukan tanpa alasan. Sekian saja laporan daripada kami. Jumpa lagi.